Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib bin Jamaluddin. Nombor pendaftaran saya 14 DKA 20F1069. So pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan kepada IBS, Industrialized Bridging System, iaitu IBS adalah salah satu sistem pembinaan yang dibina menggunakan komponen prefabrikasi. Pembuatan komponennya dihasilkan melalui penggunaan mesin, acuan dan peralatan mekanikal yang lain. Komponen tersebut disediakan di kilang, kemudian diangkat dan dipasang di tapak pembinaan. Sistem IBS boleh ditarifkan sebagai teknik pembinaan di mana komponen-komponen IBS dihasilkan di kilang bagi mengawal kesejahteraan alam sekitar, pengangkutan dan pemasangan untuk menjadikan sesuatu struktur dengan penggunaan tapak bina yang minimum. Selain itu, IBS boleh dikategorikan sebagai satu sistem pembinaan alternatif lain dalam mengekalkan pembinaan secara lestari, kerana pembinaan secara lestari mampu melahirkan pengurusan pekerja dan kos pembinaan yang lebih baik. Selain itu, mengurangkan masa keseluruhan pembinaan, dan yang paling utama ialah dengan menggunakan sistem ini juga dapat meningkatkan kualiti bangunan yang dihasilkan seperti peningkatan tahap keselamatan dan kesihatan. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, tahap keselamatan dan kesihatan para pekerja di tapak bina dapat ditingkatkan apabila menggunakan sistem IBS ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Anamin. Nombor pendaftaran 14 TKA 20F1042. Pengenalan kepada tenaga solar. Tenaga suria atau tenaga solar adalah teknologi untuk mendapatkan tenaga berguna daripada cahaya matahari. Tenaga matahari telah digunakan dalam banyak teknologi tradisional sejak beberapa abad dan telah digunakan secara meluas ketika ketiadaan bekalan tenaga yang lain, seperti di kawasan terpencil dan di angkasa lepas. Tenaga matahari sekarang digunakan dalam beberapa penggunaan. Contohnya pemanasan air panas, pemanasan bangunan, masakan, generasi elektrik, voltaic engine, pemanasan, penyah masinan air laut, dan kegunaan semakin meluas tatkala kesedaran mengenai kos persekitaran dan bekalan terhad oleh sumber tenaga lain seperti bahan api fosil yang semakin terasa. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil bin Azmi. Nombor komuniti saya 14 DKA 20F1060. Hari ini saya ingin bercakap tentang bahan dan radas yang kami gunakan untuk projek ini. Bahan-bahannya adalah bahan-bahan dan fungsinya adalah gam. Kami gunakan gam untuk melekatkan projek antara satu sama lain. Gunting pula kami gunakan untuk memotong kotak dan cardboard menjadi bentuk yang bersesuaian. Kotak pula kami merupakan bahan utama untuk mencipta model rumah ini, dan cardboard merupakan bahan tambahan dalam menyiapkan model rumah. Lepas tu kita menggunakan rumput palsu sebagai dekorasi kepada model rumah kita orang. Lepas tu kita menggunakan pensel yang berfungsi untuk sebagai penanda sementara ketika mengukur saiz model rumah. Lepas tu kami menggunakan pen marker yang berfungsi sebagai penanda kekal ketika menanda saiz model rumah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Merafiz Aizah, Bina Pandi dari Sadenet. Nombor pendaftaran 14 DKA 20F1017. Saya akan menerangkan cara-cara projek berfungsi. Baiklah, rumah solar di sebelah projek berfungsi sebagai penyimpan tenaga solar yang dapat digunakan ketika berlaku kecemasan. Tidak hanya kecemasan, rumah solar tersebut juga berfungsi sebagai tenaga yang dapat digunakan seperti hari-hari biasa. Rumah solar tersebut juga menyalurkan tenaga solar ke dalam rumah yang membuatkan penggunanya menikmati pengurangan penggunaan elektrik dan menjimatkan bil. Rumah solar ini menjadi tempat penyimpanan tenaga yang sangat optimal ketika berlaku kecemasan seperti tiada elektrik ataupun blackout. Rumah solar ini mempunyai switch yang boleh dihidupkan dan dimatikan sesuka hati oleh pengguna untuk menjaga rumah solar tersebut sekiranya mereka perlu ke mana-mana seperti bercuti ke kampung. Baik, itu saja untuk cara-cara projek berfungsi. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir sekali ialah kesimpulan.
Secara kesimpulannya, tenaga solar ini boleh diperbaharui. Ia boleh dimanfaatkan di mana-mana kawasan di seluruh dunia dan sentiasa ada pada setiap hari. Tenaga solar tidak akan habis dan tidak seperti beberapa sumber tenaga yang lain seperti arang lah. Tenaga solar akan sentiasa boleh dihasilkan selagi mana wujudnya matahari. Jadi cahaya matahari akan ada untuk kita sekurang-kurangnya 5 bilion tahun lagi, iaitu tempoh sebelum ia akan mati mengikutkannya saintis. Memandangkan tenaga solar mampu memberikan keperluan yang sama seperti mana yang anda mahukan dengan menggunakan tenaga elektrik, jadi ia akan mengurangkan bil anda. Berapa banyak yang anda boleh berjimat bergantung kepada sistem tersebut dan juga tenaga elektrik ataupun penggunaan haba. Malah bukan sahaja anda boleh menjimatkan penggunaan elektrik, tetapi jika anda menjana lebih banyak tenaga elektrik daripada apa yang anda gunakan, lebihan tersebut akan diekspor kembali ke grid dan anda akan menerima pembayaran bonus untuk jumlah tersebut, memandangkan sistem panel solar anda disambungkan ke grid. Baiklah, terima kasih.